Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua dan kita doakan semoga penonton yang sedang menonton kita hari ini sihat-sihat saja dan orang kata hari-hari anda diceriakan selalu. Anda bersama saya Derina dan juga Rizal Hisham bersiaran langsung daripada studio C Suka TV dan program Bola Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Dan seperti biasa kami berdua akan menemani anda bermula jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung. Jadi pastikan ada aplikasi MyTV tu dekat handphone anda. Dan bercakap mengenai telefon bimbit, Eliza, okey, apa kita kenapa ada tu? pengumuman dan juga berita baik kepada penonton. Anda boleh dapatkan Tekno Mobile dan juga earbud secara percuma setiap minggu sebab Suka Tune nak bagi giveaway contest. Caranya mudah saja, Eliza. Mudah sahaja. Anda hanya perlu lakamkan video cover lagu, mana-mana lagu dari carta Suka Tune dan postkan di Instagram dan juga TikTok anda. Dan jangan lupa tag kami di My Suka TV dan sertakan hashtag Suka TV, hashtag trendy dan terkini, hashtag Suka Sangat. Dan yang paling penting sekali, akaun anda jangan private sebab kalau anda private, tim kami tak dapat nak tengok. Jadi selamat mencuba. Mana tahu nyanyi-nyanyi dapat telefon bimbit secara percuma. Okey. Dan seperti biasa hari ini di program Hawa kita macam-macam nak kongsikan kepada anda topik-topik dan juga info. Dan hari ini kita ada seni. Seni. Eliza pernah tak belajar mengait ke ataupun pandai mengait ke? Okey, kalau dulu masa sekolah dulu saya hidup dengan ibu saya kan. Jadi ibu saya pandai mengait. Tapi biasa dia mengait ada satu sejambak bunga matahari. Tapi itu je lah dia framekan. Kalau dulu kalau kita tengok alas meja, betul, stokey, baju baby dan sebagainya. Dan hari ini dah ada inovasi baru tentang seni mengait ni sebab di studio kita ada pun Puan Nur Aida Fiana untuk berkongsikan tentang Panda Miau. Apa tu Panda Miau? Jom kita tanya. Assalamualaikum. Puan Aida sihat? Sihat, alhamdulillah. Inilah orang yang berseni tu, Derina. Ya, kalau kita tak jadi apa? Tangan saya keras. Eliza tak belajar pada ibu ke? Diam lawak ni. Okey, Puan Aida, saya nak tanya. Pada mulanya kita nak tahu kenapa Panda Miau? Saya sangat tertanya-tanya. Biasa orang kalau crochet ni mungkin perniagaan dia akan kena mengena dengan nama dia. Tapi kenapa Panda Miau? Okey. Asalnya Panda Miau ni terhasilnya sebagai perniagaan saya bermula di waktu belajar dahulu lah. Oh, waktu belajar. Macam sampingan saja, macam kita buat sampingan. Asalnya kita tak menjual mengait pun. Tapi nama tu sendiri dihasilkan Panda tu daripada husband saya dan Miau tu adalah saya sebab nama manja dekat universiti panggil Miau. Sebab saya minat kucing. Okey. Jadi sebelum ni dah ada perniagaan lain dulu sebelum seni mengait ni. Betul. Nak belajar mengait ni bukannya senang, Eliza. Tapi kita nak tanyalah macam mana perjalanan bermulanya nak tiba-tiba nak buatkan seni mengait ni sebagai perniagaan. Jadi bermula masa saya dah bekerja. Saya dah bekerja dan saya mak saya pula dia bosan sebab ayah roh ayah saya meninggal. Jadi tak ada benda nak buat. Saya hadiahkan benang tu untuk mak saya mengait. Jadi so mengait botol lah dulu. Mengait botol. Lepas tu lama-lama tu saya tengok ada contoh gambar boleh buat bunga juga. Lepas tu saya cakap dengan mak saya, ini zaman dulu pun ada. Tapi dia bunga telur atau bunga paha. Sebab letak bunga paha tu atau ada bunga kait kat situ. Zaman dulu dah buat dah. Popular dulu. Jadi dari start daripada situ lah. Dan asalnya saya macam bila jual beg botol kait ni dia ada halangan sikit lah sebab saiz berlainan. Betul. Jadi saya pun bila saya dah kerja tu saya diberhentikan kerja disebabkan saya mengandung uri bawah. Jadi saya perlu ada diberhentikan, jadi saya perlu cari idea lah nak hasilkan tu sebab itulah ada hasilnya bunga ni lah sebab saya suka menggembirakan orang di atas kesedihan saya sendirilah. Jadi hasilnya saya buat bunga ni dengan mak saya. Bermula daripada Instagram lah, jual online. Jadi memang kita boleh tahu seni mengait ni mungkin orang lama-lama dulu, betul tak? Kita yang mungkin yang muda ni macam kurang pendedahan tu ada, tapi kita rasa macam susahlah nak belajar. Give up. Give up, cepat give up dan sebagainya. Macam Puan Aida pun sendiri pandai mengait.
Sebab kita orang ni asalnya memang keluarga seni lah. Kita orang memang pandai melukis, kita orang pandai menganyam, menganyam bakul, menjahit. Jadi asalnya start daripada mak saya dululah. Lepas tu saya dulu pun tak pandai juga. Mak saya yang ajar slow-slow. Lepas tu kita orang bila ada seni dalam jiwa tu dia tak boleh. Walaupun saya dah kerja tapi saya masih nak buat hobi tu. Jadi saya nak melahirkan passion saya tu dengan bunga lah. Saya rasa bunga ni tak expired. Betul. Itulah. Kalau makanan susah sikit kan. Tapi kita nak tanyalah, nak mengait ni susah Eliza, makan masa yang lama dengan kesabaran lagi nak dapatkan barang-barang benang dan sebagainya kan. Jadi berapa lama masa yang diambil untuk belajar mengait untuk bagi jual, untuk terus jual? Oh, lama juga. Tapi saya berterima kasih lah pada yang saya punya customer yang pertama yang percaya dengan servis kita orang buatkan, sebab asalnya memang tak sempurna. Sebab kita ambil masa, sebab seni ni memang kena praktis. Betul. So, lama-lama sabar betul. Lagi-lagi masih baik ada mak saya lah, dia dah mengait tu dah lama. Jadi banyak yang bantu baikikan apa yang salah, yang betul. So, ada tunjuk ajar orang lama. Betul. Okey, Puan Aida, tadi kita dah dengar sedikit sebanyak tentang cerita Puan Aida, macam mana Puan Aida mula menjual seni kait ni kan. Tapi saya nak tahulah, Puan Aida mengambil segalanya sebegitu positif. Apa yang membuatkan Puan Aida kuat dan terus positif? Sebab macam kita dengar tadi, banyak benda, banyak dugaan yang Puan Aida dah lalui, betul tak? Apa yang buatkan Puan Aida kekal positif sebenarnya? Okey, sebabkan saya di warded lama, agak 50 hari dan masa tu time COVID dan saya mengandung masa tu kan. So dari situ husband saya cakap saya tak sabar nak tengok apa pelangi selepas hujan. Jadi dengan ayat tu saya berpegang teguh lah. Maksudnya ada pelangi yang saya ada jumpa sekarang ni lah. Alhamdulillah sekarang ni sambutan saya lebih daripada apa yang saya hilang. Alhamdulillah. Betul lah. Itulah kita kalau seorang wanita tu mungkin ada seorang wanita tu dugaan kita kuat, betul tak? Tapi bila ada seorang suami yang jadi tulang belakang, sokongan yang baik dan kita kekal positif, itu yang penting sebenarnya. Dan susah sebenarnya untuk terus kekal positif sebab dalam keadaan yang macam tu kita nak ucapkan tahniah kepada Puan Aida. Dan sekarang ni Alhamdulillah Pandam Miao dah menjadi satu fenomena. Antara Puan Aida adalah antara orang wanita yang terkuat lah nak menghadapi segala cabaran untuk nak meneruskan perniagaan, nak mencari sumber dalam kehidupan. Tapi kita banyak lagi nak tanya tentang Pandam Miao ni. Tapi Eliza, masa menceburui, kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Jadi anda masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, Inspirasi Wanita. Masih ini wanita luar biasa. Dan kita masih lagi dengan wanita luar biasa, itu Puan Aida, tentang seni mengait Pandam Miao. Betul. Kita nak cerita banyak lagi tentang Pandam Miao. Sebenarnya apa kelainan yang nak dibawakan oleh Pandam Miao sendiri dengan yang lain? Mungkin boleh kongsikan sikit daripada seni mengait ni, adakah seni mengait daripada yang lain yang dia punya reference daripada kedai-kedai yang lain ke macam mana? Okey. Saya ni banyak ilham pada fresh flower. Jadi macam saya belajar dengan ambil kelas florist untuk cara gubah macam mana supaya saya dapat improve skill saya tu. Sebab kadang-kadang tu memang saya minat. Bila kita minat tu kita cantik je. Kau pun nak improve nak pandang cantik, nak willing to spend more time dengan benda yang kita passion kan. Jadi dengan itulah lain kelainan tu kita ambil inspirasi daripada florist. Florist yang bunga betul. Yelah, sebab kita tahu kalau jambangan bunga ni Puan Aida, salah letak bunga nampak murah. Betul. Salah letak bunga nampak macam untuk kesedihan. Itu betul tak? Jadi untuk crochet yang kita bawakan Pandam Miao ni, dia Puan Aida sih belajar daripada florist. Jadi macam untuk satu bukit yang perfect, anda boleh tanya macam mana saya nak upkan mood dia macam mana, bunga apa dengan bunga apa. Kadang-kadang nak berdepan dengan customer-customer yang cerewet ni susah. Nak bentuk ni lah, bentuk warna ni lah kan. Jadi pada awalnya Puan Aida mula-mula buka order kan di dalam talian, di atas talian kan. Macam mana sambutan dia Puan Aida?
Okey, asalnya macam orang excited lah. Macam tak pernah jumpa. Macam something new tau. Okey, ini tahan lama ni takkan mati. Tak layu. Tak layu. Letaklah 10 tahun kat situ juga dia. Lepas tu nak jaga pun senang. Kita tak perlu nak siram hari-hari kan. Kalau bunga fresh flower kita kena ada banyak step lah untuk bagi dia preserve kan. So inilah yang terbaik kan. Hadiah yang terbaik untuk orang bagi untuk semua. Betul. Satu je. Dia berabuk. So berabuk angkat. Kena lap lah. Lap sikit. Kepuk sikit. Alah, vacuum susah pula. Vacuum tu cabut kepala dia. Dia kena jaga dia tu susah tak kalau nak jaga seni mengait ni? Kita just ambil sponge lembap, just lap je lah. Tak perlu ketuk-ketuk bunga kata cabut. Air dry je. Tak Tak payah sikit je dia. Okey Lisa, kita tengok dekat Instagram Pandang Miao ada post ke negara jiran Singapura. Dah sampai international dah ni. Jadi macam mana sambutan daripada pelanggan-pelanggan daripada negara jiran tiba-tiba tercetusnya idea nak post ke Singapura pula? Okey. Sebagai peniaga usaha saya mestilah nak berkembangkan lagi Pandang Miao ni. Jadi saya yang orang pertama yang membeli daripada Singapura tu adalah satu semangat lah untuk saya. Ada daripada luar peminat daripada saya ya. So saya alhamdulillah lah sampai sekarang dah banyak daripada sambutan daripada sana, diorang suka dengan hasil dari saya buatkan lain daripada lain kan. Ada juga daripada luar negara selain daripada Singapura. Mana tu? Mana tu? Pernah daripada Indonesia, India. Alhamdulillah lah. Cuma ada yang macam jauh sikit tu, dia suka sikit sebab penghantaran kos tu, penghantaran ke sana tu mahal sikit. So, jadi ada barrier dekat situ lah. Saya sebenarnya bangga sebab apa ini adalah seni orang lama. Betul tak Puan Aida? Macam dulu masa kecil-kecil tu kalau kita ingat mak kita je buat, kita tak nak. Tak nak ambil Tapi tahu sekarang pun ni dah inovasi jadi bunga, boleh jadi perniagaan yang sangat membanggakan. Puan Aida, saya nak tanya berapa lama masa yang diambil untuk siapkan satu bukit? Manalah tahu tiba-tiba nak select order. Tiba-tiba nak masuk kelas ke? Nak masuk untuk order. Macam mana pula? Okey, untuk sekarang kita tahu yang ni memang hasil daripada buatan tangan. Jadi perlukan masa sebab nak jagakan kualiti tu. Betul. Jadi antara anggarannya adalah 3 ke 4 minggu lah. 3 ke 4 minggu. Untuk order. Lama juga untuk kualiti. Yelah, bukan senang nak mengait ni diri nak. Okey, 3 buat minggu. Kalau kita setahun ni Liza baru nak siap. 3 tahun. 3 tahun. Okey, nak tanya Puan Aida kan, kalau nak jaga ni bukanlah senang, sponge saja dah boleh lap kan. Senang dia nak. Ya, tapi pada mereka tu mereka rasa susahnya kalau nak jaga seni mengait ni. Macam mana nak terapkan kepada penonton-penonton yang nak dapatkan produk mengait ini daripada Pandang Miao? Ada orang boleh order saya daripada Instagram lah. Kita nakkan order ni boleh tempah color dan warna dan kuantiti yang ikut bajet mereka. Jadi so kalau nak jaga dia senang je sebenarnya. Macam contoh kita dah beli dagu ubah kan, kita angkat je dari buburan pasu, letak je macam kita hias. Kita boleh buka plastik. Yes, so dia akan macam bunga. Sebab kita orang memang buat tu memang inspirasi daripada fresh flower. Supaya kita boleh jadi satu alternatif baru untuk fresh flower dia akan layu kan. Cara jaga dia memang senang. Just lap dengan kain, wipe tisu. Lepas tu letak dekat air dry je. Nanti dia senang je, tak susah. Senang saja. Jadi kalau kita tanya tentang harga pula, macam pula price range harga daripada satu bukit. Macam kalau kat depan ni macam berapa ringgit? Kalau yang ni dalam dekat dengan 200 lah. 200. Sebab dia harga tu berbeza ikut kompleksiti setiap bunga tu dan kegunaan benang yang diguna, kuantiti tu. Sebab setiap bunga dia punya pattern tu berlainan. Beza. Jadi ada yang remeh, ada yang masa tu lebih sikit. Jadi kita ikut situ. Okeylah, kita dah nak hujung ni Liza, kita nak tanyalah perancangan selepas ni mungkin akan buka kedai ke ataupun akan buka kelas ataupun harapan macam mana kita nak bagi kepada penonton hawa tentang Pandang Miao. Okey, memang dalam perancangan akan buka kedai. Saya minta untuk doakanlah sebab saya punya impian ni sangat besar. Kalau boleh nak kembangkan lagi supaya dapat lagi saya membahagiakan orang daripada bunga saya sendiri.
InsyaAllah. Itu je. Okey. Jadi kita doakan yang terbaik dan Puan Aida, dan terima kasih Puan Aida kerana sudi menginovasikan satu benda yang baharu daripada yang lama. Maksudnya ini adalah tradisi yang dihidupkan semula untuk zaman sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita doakan semoga Panda Miao maju jaya dan terus ke peringkat international. Selepas ni makin lama makin kenal Panda Miao itu siapa. Baiklah. Alright. Terima kasih juga atas peluang ni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Alright. InsyaAllah nanti kita beli Eliza. InsyaAllah. Dia awak nak dekat. Awak belikan saya. Okey, Zarina. Baiklah, kita nak berehat sebentar. Kita akan Kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Wal Bicara Hawa. Betul Kalau dalam tu. segmen ni Eliza, kita rasa kita nak cantik dan sihat lah. Betul, sebab perempuan ni memang nak cantik. Tak Betul. kisah umur dia berapa pun, dia mesti nak cantik dia, Rina. Ya, betul. Semua wanita lah idamkan tu. Betul. Jadi hari Jadi, ni untuk segmen ni kita bawakan Jacqueline Chin, pengasas DH Titanium Beauty. Dan juga turut bersamanya adalah Dr. Kuan Chi Sian, pengasas Lifestyle Atelier Wellness untuk berkongsi tentang satu cerita iaitu Ratu DH Titanium Beauty 2023. Hello. Hi, how are you? Yeah, we are sangat good. baik. Good sangat evening. baik. Evening. Petang. Okey. Okey, sebelum kita nak silakan. bercakap mengenai Ratu DH Titanium Beauty 2023 ni, kita nak bagi tahu bahawa Dr. Kuan ni nak kongsikan sesuatu tentang klinik Atelier. Mungkin doktor boleh kongsikan sebenarnya apa sebenarnya yang ada di klinik Atelier. Betul. Yeah, hi everyone. I'm Dr. Guan. Okay. Actually, this clinic is a wellness clinic. So our team actually have more than 10 years experience in the genetic, genomic, as well as a regenerative medicines. So I know that everyone want to freeze our age. So now we are providing the personalized the stem cells therapy. It's a one type of the cell-based therapeutic that can freeze your aging and also used to treat many diseases and disorders. Something like osteoarthritis, something like neurodegenerative diseases, and other disorders including cancer. Betul Elia, semua orang nak muda, semua orang nak cantik. Betul, sebab kita tahu stem cell ni kalau dekat luar pun harga dia mahal. Betul tak, doktor? Jadi, dan kita tahu stem cell memang banyak kebaikannya, Darina. Jadi di sini kita boleh cakap ialah klinik berkonsepkan baharu. Sebab biasanya kita tengok estetik. Tapi ini berkonsepkan stem cell baru untuk anda semua. Dia bukan sahaja untuk kecantikan, untuk kesihatan juga. Jadi doktor, sebelum kita pergi kepada Jacqueline kan, saya tanya doktor, macam mana doktor datang mana datang keberanian doktor untuk keluarkan this idea of klinik? Sebab kita tahu sebelum ni estetik biasa, tapi klinik stem cell wellness ialah satu perkara yang luar biasa sebenarnya. Mana doktor dapat keberanian idea tu mana datang doktor? Actually, before this, I already have a few medical diagnostic lab. Oh, so from the lab, actually we can detect many diseases, many disorders, even those the COVID-19. We are the first lab to detect the COVID-19 issues. But what after that? After we detect the disease, what is after that? We have any solutions? No. That is why we come out these wellness clinics. Not only provide services for aesthetic, also have some solutions to treat diseases. Betul. Sebab sayang Rina, kalau kita ada satu lab yang kira mampu untuk membantu orang luar, kenapa kita tak buka untuk orang ramai, betul tak? Pasal COVID-19 tu terciptanya klinik Atelier ni. Okey, kita nak tanya kepada pengasas DH Titanium Beauty ni. Kita nak tanya apa sebenarnya yang ada dekat DH Titanium Beauty ni. Mungkin boleh kongsikan sedikit. Kita punya syarikat agak-agak 1 tahun. So ini adalah produk yang kita ada sekarang dekat pasaran. So kita ada cleanser, mencuci, cleanser, the serum, and of course the Berries Plus. Ini minuman suplemen untuk Okey, ketiga-tiganya adalah untuk kecantikan lah. Ya. Okey, jadi dah setahun. Dalaman dan luaran. Dalaman dan luaran.
Ini ada Ada beberapa lagi produk yang sama, ada. betul? Ya. Banyak kelebihan dia kalau kita boleh lihat sebab kita tahu kalau kita consume benda yang senang cerita natural, lebih kita tahu di mana pokok pangkalnya. Tiada Jadi kita chemical, tiada chemical, kita lagi selamat untuk diri kita Derina. semua semula jadi. Jadi dekat sini dah ada dah dia punya bahan-bahan Kita ada yang dia berries letakkan, plus. ada berries plus menggunakan Setiap berries hari, kan? setiap hari minum satu saja. Satu saja? Sekali. Oh, Okey. satu saja. Ada berapa secik dalam tu? Ini ada 15. 15. 15. So campur dengan air, kacau. Campur dengan air. Dan Kita minum macam Ya. biasalah. Okey. Kalau Jacqueline suka sejuk ke panas? Panas. Boleh panas pun Bukan sedap. panas lah. Biasa, Swam. swam. Air swam lah. Boleh buat shake ke? Ini memang Air boleh. shake? Boleh Boleh. tambah dalam smoothies ke. Pun boleh, okey. Sebelum sarapan pagi. Oh, Sebelum sarapan pagi. Kalau yang Okey. dekat sini adalah cleanser, okey? Ya, Yang ini pencuci untuk muka. bahan-bahan ingredient yang ada dalam Ini ada cleanser ni. lavender, kita ada citric acid, dia akan menanggalkan sel-sel mati. Okey. Kalau kita nak kulit yang lebih cerah, macam berkilat lah, kita kata berseri lah. Glowing. 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 Yes. So ini adalah semua bahan semula jadi, lagipun dia memang berkesan. Yang boleh diaplikasikan. Tak payah pergi rawatan yang mahal-mahal. So ini semua pun sangat berpatutan. Hanya perlu konsisten saja. Kalau kita Yes. tengok Jacqueline pun tengoklah awet muda. Ya. Yo, dah Tengok, macam tu glowing dia pipi dia naik. Kalau kita tengok pun kulit doktor pun sangat glowing ya. Nampak tak? Kan, Itulah glowing. rahsianya. Rahsianya kita pun kena jadi macam tu Derina. Mungkin lah. Muka glowing ni kena. Ya. Sebab bila kita nampak glowing kita akan nampak lebih sihat dan kita nampak lebih sihat kita akan nampak lagi confident. Bila kita confident apa je kita boleh buat. Dan kita juga tak nak tua sebelum usia. Tua sebelum usia pandai. Tak payah make up. Tak payah sangat make up, tebal natural kan. beauty. Ya, betul. Lagipun kulit yang basic, kulit healthy is a basic. Betul. It's a need sebenarnya. Saya rasa kalau Betul. wanita sekarang dia sama ada pilih makeup ataupun skincare, saya rasa kita nak skincare yang lebih melabur, sihat ya. sebenarnya. Ya, ya, Betul Ya, tak? kita lebih melabur kepada skincare lah. Okey, macam doktor pula untuk klinik doktor. Saya nak tahu adakah penonton tertanya adakah klinik doktor terbuka kepada semua yang di luar treatment. ataupun doktor cuma buat lab sahaja? Ini actually terbuka untuk semua orang. Wow. Semua orang pun boleh melawat. Di mana Lelaki, klinik perempuan. doktor? Okey, Lelaki, treatment-treatmentnya yang mereka boleh treatment. dapatkan. Mungkin boleh kongsikan. Dalam klinik kita ada stem cell. Okay. Stem cell is cell-based therapeutic. Okay. Kita ada natural cure, NK cell, itu boost immune system. Especially dalam itu COVID, kita akan betul. boost immune system. Energy, ya. Juga dia akan fight infectious disease like pathogens like the COVID-19. Then we also have the CAR T therapies. This is more to fight for the treatments of the blood cancers like lymphoma. Jadi boleh walk in dekat mana tu? Orang tanya nak datang kat mana? Clinic located at Intercontinental Hotels in the Jalan Ampang KL. Jalan Ampang Ampang KL KL. dekat je. Semua boleh dapatkan Semua dekat sana. boleh Dah dapatkan cantik, dah di sihat. sana. Yes, dan seterusnya Betul. kita nak bercakap mengenai Ratu DH Titanium. Ni katanya 2023. ada kolaborasi di antara klinik Atelier dengan DH Titanium ni. Mungkin boleh kongsikan sikit untuk event ni. Dia is one of our sponsor. So Wow. actually kita punya ratu contestant kan mereka pun nak terdiri daripada umur yang 30 ke atas. Oh, 30 ke atas. Yang paling tua 70. Wow. Tapi okey. mereka memang ada ini niat nak berseri lah, nak lebih cantik, lagi transformasi. Ya, So Atelier is a very good place to go if the ladies are interested. Yeah, men and ladies want to transform their physical level, badan lebih bertenaga. Semua orang nak cantik. Ya. Ya. Dan bertenaga. Tak kira usia. Bertenaga betul, tak kira lelaki atau perempuan. Tapi Derina, saya rasa kalau seorang wanita yang berumur 70 tahun pun masih nak pergi klinik, maksudnya bagus untuk kesihatan Baguslah, dia. betul. Sebab kita tahu apabila wanita meningkat umur 40-30 ke atas, kita akan risau tentang kesihatan kita. Betul. Untuk nak ambil apa-apa jenis stem cell ataupun apa-apa jenis rawatan Derina. Jadi wow, di sini. Okey, nak tanya silakan, tentang Derina. Event yang akan datang ni untuk Ratu DH Titanium ni. Mungkin boleh bagi tahu kepada mereka dari segi dia punya tarikh ataupun tempat. Our grand final will be at this leading hotel of the world, the Rumah Hotel and Residences. Okay. Akan bertarik pada 20 September. September. Ya, 20 September.
So orang ramai boleh datang and watch our grand final. So you can actually get your tickets. You can contact us to get the tickets as well. Okay. Nak contact kat contact mana tu, melalui Jacqueline? Itu handphone Handphone lepas tu 0163374296 or go to our website. website, Yeah, okay. Instagram as well. Instagram DH Titanium Titanium. Beauty. Yeah. Wow. Tapi dah terlepas lah penyertaan ni. Kalau tak saya dah masuk dah. Derina, awak duduk bawa betulan kita jumpa doktor dulu. Kita jumpa doktor Baru dulu. boleh pergi masuk. Ya, betul. Okey lah. Baiklah, kita Alright. nak ucapkan terima kasih Terima banyak kasih. kepada Jacqueline dan juga doktor kerana sudi datang ke Set Hawa hari ini. Betul. Bercerita banyak tentang kecantikan wanita. Dan kita wish a lot for the Ratu DH Titanium Beauty 2023 yang akan datang. Anda Yeah. boleh terus support pergi kepada website ataupun IG mereka. Alright, thank you so much Thank you so doktor. much. Thank you so much Jacqueline. Thank you so much. Baiklah, kita dah berborak banyak dengan Betul. doktor dan juga Jacqueline. Kita kena berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi Inspirasi Wanita. Masa ini, wanita luar biasa. Dan Eliza, untuk segmen ini kita nak kongsikan sesuatu kepada penonton dan juga Eliza. Apa Eliza tu? pernah dengar tak tentang misai kucing? Pernah dengar? Pernah dengar. Apa? Saya lupa lah. Misai kucing ni dapat membantu mencuci darah daripada bahan toksik dan seterusnya. Kaya dengan potasium yang dapat membantu untuk menyingkirkan garam berlebihan dalam badan. Betul Rina. Sebab apa tahu, kita orang Melayu, kita orang Malaysia lah, kita Ya, suka makan. betul. Dan kita jarang exercise. Jadi kita perlu makan sesuatu untuk bantu badan kita bakar balik apa yang perlu dibuang. Ya. Dengan itu, kami sediakan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Jadi Derina, memang kita perlu makan makanan tambahan untuk kita kekal sihat. Sebab kita sebagai seorang wanita, kita nak berkeluarga. Bila kita nak berkeluarga, kita nak ada anak. Betul tak? Bercakap mengenai anak, sebenarnya kita nak menjaga anak-anak ini, Eliza. Perlulah kita berlentur buluh biarlah pada rebungnya. Betul. Jadi kita kena bagi mereka didikan awal dan sepatutnya pengalaman yang menarik Betul. buat mereka Di awal semua. usia sebelum mereka masuk Jadi. ke persekolahan. Jadi Derina, Oleh kerana itu, kita bawakan The Teachers. Di hujung sana kita ada Puan Wan Syakira dan di tengah kita ada Puan Fatimah dan kita ada Datin Zarida daripada Kids Cabin untuk kita kongsikan tentang Kids Cabin. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, The Teachers The ke? Teachers. Cikgu-cikgu. Sihat. Alhamdulillah. Okey, pada awal ni kan saya nak tanya tentang Kids Cabin dululah. Apa itu Kids Cabin? Sebab adalah dekat Instagram kita tengok kan banyak betul aktiviti Kids Cabin ni dan lain daripada yang lain. Jadi Apa tapi yang boleh beritahu kepada penonton apa yang ada dengan dekat Kids Cabin. Silakan Datin. Kids Cabin adalah tadika dan prasekolah kanak-kanak untuk kanak-kanak yang berumur 2,5 tahun sehingga 6 tahun. Okey. Kami menawarkan persekolahan untuk anak-anak yang nak untuk apa? Memulakan persekolahan Ya, di awal usia 2 tahun sehingga 6 tahun. 6 tahun. Wah, kita dapat lihat Eliza macam-macam aktiviti ada. Maksudnya- Comel-comel kat situ. Maksudnya kalau kira 2 tahun kan, 2 hingga 6 tahun ni orang cakap umur yang sangat bila orang mak-mak renyah lah, tengah renyah, betul tak? Jadi Kids Cabin ni tempat dia orang belajar dan juga bermain ke? Kami menawarkan our approach is learning through play. Jadi kami mempunyai aktiviti secara menyeluruh and mengikut thematic approach. Macam bulan ni Merdeka Month, so kami
mengadakan Malaysia Month. Okey. So, ada tiap-tiap minggu ada belajar pasal overview pasal Malaysia. Malaysia, wow. Lepas tu permainan tradisi. Okey, memasak. Memasak. Macam-macam makanan aktiviti. Malaysia. Menari pun ada? Menari, Menari pun of course ada. Nak je kan? Okey, Lisa. Okey, Kita silakan. tak dengar pun dan kita lihat dekat Instagram pun ada macam-macam aktiviti dilakukan dan saya yakin macam-macam perjalanan dia lalui. Mungkin boleh kongsikan pada awal-awal ini macam mana tercetusnya idea untuk bina Kids Cabin ni. Macam mana perjalanannya? Mungkin boleh kongsi. Silakan Puan. Kami dulu memang ada niat nak buka sekolah, tapi tak confident boleh seorang-seorang. Jadi, We need partners. ya, kindergarten yang kami kerja kebetulan tutup, nak tutup. Allah, Ya, okey. so dari situ dia macam takut, macam kita dah Risaulah tak ada kerja dengan cita-cita sendiri kan, tak juga, dia seronok macam macam tu. pushes us to Passion Do tu something hilang. macam tu. buka. Buka satu sebab pusat. anak-anak kami masih tadika waktu tu. Jadi nak cari sekolah untuk anak-anak kami. Jadi kan kami macam tapi nak buat sendiri, tak nak pergi hantar sekolah yang pergi belajar Rigid. guna buku kan rigid, betul, sebab betul. nak bermain, nak secara menyeluruh. So itu yang Tertusnya Kids Ya, Cabin. Itulah. So, Jadi bila 2 orang itu kita macam berani lah sikit. Berani. Saya rasa kawan lama dah ni. 3 orang ni. Saya rasa Lisa kita lepas kita boleh buka. Awak nak berkawan? Okey, sampai ada anak. Okey. Okay, saya faham sebab apa tahu. Bila kita menjadi seorang ibu, saya mungkin belum ada di peringkat itu lagi. Tapi kita sebagai seorang wanita, bila kita anak kita membesar kan, Nak yang kita terbaik. nak yang terbaik. Tapi kira kalau kita hantar dia kat satu tempat yang rasa macam tak kena lah. Kenapa tak boleh nak capai apa yang kita nak? Sebab dia belajar cara lain. Jadi inilah dia wanita-wanita hebat yang cuba untuk menukar Inisiatif, menukar sedikit cara pembelajaran. Sebab kadang-kadang kalau kanak-kanak ni terlalu rigid, dia jadi macam kreativiti dia terbatas. Itu yang kita tak nak. Sebab fasa-fasa budak-budak lah mereka kena kembangkan kreativiti mereka. Betul, dia boleh belajar dan juga dia boleh bermain dalam satu masa. Saya pun nak kalau main Jadi hari-hari. kecil baliklah. Okey, kita nak tanya silakan. antara apa sebenarnya kos ataupun pelajaran yang disediakan ataupun silibus yang diterapkan kepada pelajar-pelajar di Kids Cabin ini. Puan Fatimah. Okey, di Kids Cabin kami menyediakan segala pelajaran yang diperlukan oleh kanak-kanak tersebut. Menulis, membaca itu memang basic, memang ada. Dan pelajaran kita juga memang under Kementerian Pelajaran Malaysia, which is kita reported setiap masa dengan PPD Gombak because kita under Gombak. Dan juga kita punya pelajaran is learn through play. Budak-budak bermain dan belajar at the same time. And then kita punya belajar tu holistic. Bukan sahaja holistic, maksudnya keseluruhan. menyeluruh. Menyeluruh. Macam dalam pembelajaran tu setiap murid kena buat kurikulum. So, kita ada football, ada taekwondo, ada gym. Jadi semua budak kena masuk. Sebab macam taekwondo tu untuk dia otak kanan dan kiri, koordinasi. Betul, dia ada otak kanan dia, betul. Lepas tu nak kuatkan dia orang punya muscle untuk menulis kan. Lepas tu bila dia orang aktif, otak dia orang aktif, dan baru dia orang boleh menerima pembelajaran. Ada teori dan juga praktikal. Yes. Anda macam sekolah. Betul dah macam sekolah Betul. rendah dah kan. Sebab kalau zaman dulu sekolah tadika kita banyak kepada buku. So bila budak kurang kreatif, kurang boleh berinteraksi, bila dia masuk sekolah menengah akan jadi satu masalah sebab dia kurang berinteraksi, dia tak reti nak berkurikulum. Jadi kita bagi pendahan dari awal, jadi mereka akan lebih senang bercampur sebenarnya nanti dia inisiatif baru daripada Kids Ai, Cabin. tak sabar ke? Tak sabar nak masukkan anak dekat. Nanti. Belum. Okeylah, Kita Liza. nak tanya juga dalam pada menguruskan anak-anak lagi dengan silibus baru yang dicipta sendiri, betul tak? Apa cabaran-cabarannya? Kita nak tahu sebab menjadi cikgu bukan senang, Kesabaran menguruskan kena anak bukan tinggi. senang, menguruskan playground mereka bukan senang. Betul. Tapi kita nak cikgu-cikgu jawab sebentar lagi. Sebab Sebab kita kena berehat sebentar. dan kita akan Kembali selepas ini.
Max and Reef are pals. Pals ke pals tu? Pals. Pals. Betul lah Derina. Itulah tak masuk Kids Cabin. Baiklah. Masih lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Harvard dan kita masih lagi bersama dengan The Teachers untuk kongsikan tentang Kids Cabin. Betul tu. Macam tadi saya gantung soalan dengan cabaran. Betul. Recap sikit lah dengan budak-budak ni memang cabaran dia besar, betul tak? Kesabaran. Jadi kita nak tahu apa pula cabaran Kids Cabin untuk meyakinkan ibu bapa dengan silibus baru. Sebab ini silibus yang lain daripada lain. Biasa ibu bapa dia cakap, mana homework buku? Itu je, homework mana buka buku, betul tak? Tak ada yang homework macam kena pergi kurikulum dan sebagainya. Jadi macam mana Kids Cabin sendiri boleh beritahu kat penonton ni yang sepatutnya sebenarnya benda ni perlu dalam kehidupan anak-anak sebenarnya? Seperti yang Puan Fatimah cakap tadi, kami perkembangan menyeluruh sebab kalau macam let's say budak-budak tu, pentingkan budak-budak tu punya motor skills, gross motor kan. Pasal tu ada aktiviti-aktiviti tersebut. Sebab pembelajaran ni akademik, it can come later. Kita apa-apa pun 7 tahun dah masuk primary school. So akademik kan. So dia punya base tu penting. Dia punya Perkembangan sosial. confidence semua tu kan. Jadi macam saya sebut tadi, taekwondo, football semua tu kita ada kan sebab nak kuatkan dia punya otot-otot. Betul. Sebab bila perkembangan keseluruhan, then akademik tu akan datang dengan sendirinya. Kita dah sihat macam tu. Because we all have outside play. So we find that bila dia orang keluar lepas outside play masuk dalam, Dia lebih fokus dan lebih berminat nak belajar. Betul. Dia bukan saja outside play. Lepas kalau hari taekwondo dengan football pun sama. Lepas dia orang buat all the activities, dia orang akan lebih confident, dia akan lebih boleh nampak otak dia lebih cergas. Jadi masa awal-awal nak yakinkan ibu bapa ni kan macam mana? Sebab ada ibu bapa yang mungkin tak bagi anak dia terlalu lasak. Puan Fatimah, ada orang macam taekwondo tak naklah, kecil lagi. Macam tu. Jadi macam mana pihak Kids Cabin nak yakinkan pada ibu bapa ni boleh sebenarnya budak-budak ni lasak kecil-kecil tak apa, dah besar pening kepala. Macam mana berhadapan dengan ibu bapa pula? Selalunya dia orang akan nampak result. After few months dia join. Memang mula-mula dia tak confidence, tapi kita convince dia orang untuk beberapa bulan akan datang kita suruh dia tengok perkembangan anak dia. Lepas dia buat aktiviti-aktiviti yang kita sediakan, normally dia orang sendiri akan bangga pencapaian anak dia. Sebab tu masa mula-mula memang kita memang kena convincekan parents. Lepas tu bila dia dah join, baru dia orang akan nampak result, then only they believe us. Kadang macam yang tak sure tu kan macam sanksi ke apa, kita orang selalu suruh dia orang try out dulu. So kita orang ada trial class. So macam ada trial class. So we give them trial weekly. So boleh try dulu. Boleh try dulu. Baru dapat tengok perkembangan anak-anak. So bila dia dah confident, dan baru dia register. Eliza, lembut je cikgu-cikgu kita cakap ni. Betul. Kenapalah masa kecil tak ada macam ni? Cikgu saya dulu garang awak. Kan? Cikgu saya dulu garang awak. Kalau macam ni saya nak je duduk. Nak duduk playground. Macam tu. Eliza, saya tertarik dengan uniform dekat Kids Cabin ni. Saya tengok Instagram, macam-macam warna, macam manalah budak-budak tak suka. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit kenapa ada pelbagai warna untuk macam-macam umur ke uniform tu? Silakan Puan. Untuk playgroup kita ada warna special colour, different colour. Playgroup lain. Lain-lain lah. Playgroup ni dia muda lagi. Jadi kita nak bezakan dengan budak yang besar-besar. Boleh macam yang tengah nakil tu lah. pick them yang kecil. Yang besar dia pakai baju biru. Boys and then the girls pink. Saya tahu kenapa. Kenapa kita dulu tak ada, Eliza? Derina, awak pakai baju apa dulu?
Hijau. Saya kuning. Okey, baiklah. Saya tertarik sebenarnya dengan cara pembelajaran dekat Kids Cabin. Memanglah saya tak pergi. Tapi saya tahu yang bahan-bahan pelajaran dia semua dibuat sendiri. Betul. Kalau anda lihat dulu kita ada buku silibus kita, tapi sekarang di Kids Cabin dia hasilkan buku belajar sendiri. Nampak tak? Sangat simple dan senang. Kita Mudah nak tahu, difahami lah. mudah difahami dan mudah dibaca. Tak adalah mulut budak-budak kan tergeliat ke apa. Tapi saya nak tahu Kita difahamkan juga buku ini aha, ditulis oleh the teachers. the teachers tulis juga. Ya. Wow. Jadi boleh kongsikan sedikit tentang buku-buku yang the teachers tulis ni. Saya boleh baca, cuma salah sebut pause je tadi. Okey. Macam mana boleh keluarkan buku sendiri sebab masa the first 1-2 years tu bila nak cuti sekolah pergi cari buku lah. Jadi tiap-tiap tahun bila nak cari tu bukan buku yang sama yang keluar. Dan bila nak cari kita nak ikut cara kami pembelajaran kan. lah. Jadi kami masa awal-awal tu macam tulis dalam paper fotokopi bagi budak-budak. Sendiri. Jadi Print baik sendiri. kira fotokopi lah sendiri, yang okey, tulis tangan kan. Jadi daripada buat macam tu yang boleh tercetus idea buat buku sendiri. Buat betul-betul. Jadi buku-buku ni sekarang kami guna untuk sekolah tapi juga dijual kepada orang luar dan nak try lah kalau ada sekolah yang baru nak buka Kalau dari sekolah. segi reference ataupun idea untuk menulis tidak untuk sesebuah buku tu daripada mana? Adakah mengikut silibus pelajaran daripada zaman sekarang ataupun macam mana? Mengikut guidelines the curriculum prasekolah tetapi our way lah macam fun, macam illustrations ni semua pun dilukis oleh anak-anak kami. The illustrators apa kan. Buku ni sangat menarik ya, saya suka. Macam-macam Saya colour. suka. Kalau kita buat lagi sekali saya akan tunjuk kepada anda ya. Okey, kita ada macam ni, nampak tak? Di hujung buku kita ada complete the sentences. Betul tak cikgu? Betul. Okey, kita ada aktiviti sikit untuk anak-anak dan juga kita ada di sini dia ada bagi tahu kata Phoenix dan juga helping words apa yang kira sesuai lah untuk pengajaran anak-anak pengajaran didikan awal. Betul. Cikgu, cikgu. Bolehlah cikgu, cikgu. macam mana cikgu-cikgu di luar sana nak dapatkan? Ataupun nak pergi join untuk kelas-kelas yang akan datang ke dekat Kids Cabin, boleh kongsikan IG ataupun nak nombor telefon? Boleh. IG kami Kids Cabin Books. Kids Cabin Books. Kids Cabin Books and then Facebook Kids Cabin dengan Kids Cabin Books ada dua. Jadi kepada anda boleh kontak di social media mereka, macam-macam aktiviti dilakukan. Betul. Boleh hantar anak-anak di weekend, juga ada new intake yang baru nanti, boleh bawa masuk anak. Betul. Jangan lupa ada trial pack dan kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada the teachers daripada Kids Cabin kerana sudah datang bawa pembelajaran baru kepada mereka. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih banyak. Itu saja daripada saya Derina dan juga Hisham. Kita jumpa lagi dalam program Buat Bicara Hawa, Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Bye. Assalamualaikum.